Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Romi dalam Tips and Tricks Casio Classwiz 570 ES. Yeay. Okey, hari ini kita akan pergi topik yang terakhir dalam tingkatan 1 KSSM, iaitu Teorem Pythagoras. Okey, Teorem Pythagoras. Bagaimana kita nak gunakan kalkulator Classwiz 570EX ini menyelesaikan masalah Teorem Pythagoras. Okey. Ini adalah asas dalam Teorem Pythagoras. Okey, dalam Teorem Pythagoras kita ada segitiga. Okey, kita ada segitiga ni, segitiga bersudut tepat. Okey, apa yang penting dalam segitiga ini, kita kena kenal pasti satu sisi yang terpanjang, iaitu dia punya hipotenus, bukan hippopotamus. Hippopotamus badak ayo ya. Okey, hipotenus. Hipotenus. Okey, dalam segitiga, saya jelaskan, saya ulang sikit. Dalam segitiga bersudut tegak. Okey, kalau kita ada segitiga bersudut tegak macam ni. Okey, segitiga bersudut tegak, sini adalah sudutnya. Sisi yang terpanjang ini, sisi yang terpanjang kita panggil dia sebagai hipotenus. Okey, hipotenus. Okey, dalam Teorem Pythagoras, okey, dalam Teorem Pythagoras yang ini kita panggil hipotenus, kita labelkan sebagai H. Okey, yang ini kita labelkan sebagai A, ini kita labelkan sebagai B. Okey, kita tahu bahawa H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Okey, yang ini kita panggil dia akas Teorem Pythagoras. Jadi, nilai-nilai yang diberikan itu boleh kita cari berdasarkan apa yang diberi, ya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, sekarang ni kita, jika diberi soalan, kita kena kenal pasti dulu mana hipotenus. Okey, kita ada di sini kita ada 12 cm, 16 cm. Di sini dia punya sudut tegak, maka sisi yang terpanjang ini adalah X cm. Okey, kita tahu bahawa kita tengok X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 campur 16 kuasa 2. Yang ini tadi saya dah labelkan sebagai A, yang ini saya dah labelkan sebagai B. A dan B. Sama seperti kita gunakan kembali formula hipotenus yang saya berikan ini. Ya, H itu adalah hipotenus. Untuk yang ini kita boleh kira secara manual, tetapi kita ada tips daripada Classwiz 570EX ini, di mana kita boleh mencari hipotenus. Okey, yang ini adalah hipotenus, iaitu sisi yang terpanjang sebagai hipotenus. Kita boleh cari hipotenus dengan menggunakan fungsi POL. POL ni dia ada dekat tanda tambah. Okey, kat sini dah tulis warna kuning POL, di mana warna kuning itu kita kena tekan butang shift. Okey, kena tekan butang shift. Okey, macam mana cara kita nak gunakan? Okey, tengok kita nak cari nilai X. X itulah hipotenus. So, kita nak cari X. Nilai X itu berapa? X itu ialah hipotenus. Kita boleh gunakan fungsi POL itu. Bagaimana caranya? Pertama sekali, kita ada A sama dengan 12. Kita tekan shift. Okey, ada butang S kecil atas tu, shift. Kemudian kita tekan butang tambah, mana dia akan keluar POL di situ. Okey, kita kena masukkan nilai A itu berapa? A kita adalah 12. Lepas tu kita kena tanda koma. Maknanya kita tekan butang, tanda koma berada di sini. Okey, berada di sini tanda koma. Jadi kita tekan butang shift, sebab warna koma itu warna kuning. Lepas tu kita ada 16. Okey, kita tutup kurungan. Kita tanda sama dengan, yeay, kita dapat nilai R itu sama dengan 20. Okey, R itu 20. R itu sebenarnya ialah hipotenus.
hipotenus. Bila R itu sama dengan hipotenus, jadi X adalah bernilai 20 cm juga. Okey, itu yang pertama. Bagaimana kita nak mencari hipotenus? Okey, menggunakan kalkulator. Okey, bagaimana pula kalau kita nak mencari nilai yang bukan hipotenus? Contohnya yang ini. Okey, cari nilai X. Okey, cari nilai X ini. Di mana hipotenus kita, kalau kita tengok sisi yang terpanjang, sisi yang ini, dan terpanjang adalah 26 cm. Jadi kita tahu bahawa, saya salin balik, 26 adalah dia punya hipotenus. 26 kuasa 2 sama dengan, okey, X kuasa 2 sisi yang itu. Okey, sisi yang ini adalah X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Kalau yang macam ni, kita tak boleh guna pol tu. Sebab pol hanya digunakan untuk mencari hipotenus sahaja. Jadi yang ini kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah persamaan linear yang kita ada tekan alfa tu. Okey, macam mana nak buat? Kita salin balik semua persamaan ini dengan menggunakan kaedah persamaan linear 26, okey, kuasa 2. Jadi kita tekan butang X kuasa 2 tu, 26 kuasa 2 sama dengan kita tekan butang alpha calculate, kita akan dapat sama dengan, okey, kita ada X kuasa 2. Jadi kita tekan butang X kat sini, dah ada siap ada X kuasa 2. Okey, kuasakan 2 tambah 24 kuasa 2. Jadi untuk menyelesaikan, kita tekan butang shift solve kat sini. Okey, tekan butang sama dengan, kita dapat nilai X sama dengan 10. Mudah je. Terus boleh dapat jawapan nilai X itu. Kita gunakan yang ini, kita hanya menggunakan persamaan linear sahaja. Kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Contoh-contoh ni sebenarnya ada dalam buku teks kamu, ya, pada muka surat 297. Ni yang saya terangkan tadi adalah contoh 3. Kita tengok contoh 4. Contoh 4 ni lebih kepada bagaimana nak menyelesaikan masalah. Hitung panjang PQ dalam rajah berikut. Jadi kita kena cari panjang PQ ni. Berapa panjang yang sini. Okey, panjang PQ tersebut. Sebelum kita dapatkan panjang PQ, kita kena tahu dulu berapa panjang PR kat sini. Panjang PR yang saya dah warnakan hijau tu. Okey, untuk mencari panjang PR mudah saja. Cuba kita tengok. Okey, cuba kita tengok dalam segitiga itu PR ni dia punya apa? Okey, PR ni dia punya apa? PR dia, dia punya hipotenus. Jadi bila kita nak mencari panjang hipotenus, dengan mudah kita boleh cari menggunakan kalkulator. Kita hanya tekan sahaja kalkulator kita. Okey, kita gunakan fungsi butang POL atau pol itu. Okey, kita tekan, di mana kita tekan shift dan juga pol untuk mencari. Okey, kita ada di sini 3 dan 4. Kita hanya masukkan 3, shift, koma dan juga 4, tutup kurungan. So kita akan dapat jawapan di situ R sama dengan 5 cm, iaitu dia punya hipotenus. Nampak ni? Dia dah bagi tahu R sama dengan 5 cm. Okey, di mana bila kita dah dapat ini adalah 5 cm, kita boleh dapatkan yang ini pula. Kita tengok PQ itu, kita tengok lagi PQ itu sama ada hipotenus atau bukan. Jika diperhatikan, panjang PQ itu memang panjang. Bila dah panjang, PQ itu juga adalah hipotenus. Jika kedua-duanya
Jika panjang PQ tu hipotenus, kita boleh terus gunakan kalkulator juga dengan menekan butang shift Paul. Okey, kita masukkan yang tadi kita dapat 5, okey, shift, shift, okey, kita ada yang atas ni kita ada 12. So tekan bulat 12 dan tekan tutup kurungan. Kita dapat hipotenusnya sama dengan 13 cm. So amat mudah. Kita boleh cek jawapan kita menggunakan kalkulator, menggunakan butang Paul itu untuk mencari hipotenus. Okey, seterusnya kita nak cuba selesaikan soalan yang B ini. Soalan yang B. Okey, masih lagi soalannya adalah mencari hitung panjang PQ. Kita nak mencari panjang PQ ini. Sebelum dapat panjang PQ, kita kena cari panjang. Ya, kita kena cari panjang SQ itu dulu. Soalan saya, SQ itu hipotenus atau bukan? Yeay, betul. SQ itu adalah hipotenus. Jadi bila dia adalah hipotenus, kita boleh terus cari menggunakan butang Paul. Okey, jadi ya ini adalah hipotenus. Jadi kita hanya kira menggunakan butang Paul, di mana shift, kita tanda tambah itu untuk Paul, kita ada di sini, kita ada 8, shift, tekan butang itu, kita ada sebelah lagi 6, tutup kurungan. So kita akan dapat hipotenusnya di situ adalah 10, sama dengan 10. Jadi sini adalah 10 cm. Okey, bila kita dah dapat 10 cm, itu belum jawapan. Yang kita nak cari adalah panjang PQ. Kita tengok panjang PQ itu hipotenus atau bukan? Ya, bukan hipotenus. Bila bukan hipotenus, kita kena cari dia punya panjang PQ. Di situ saya labelkan sebagai X. Contoh, saya akan labelkan sebagai X. Untuk PQ, saya labelkan sebagai X untuk memudahkan kita. Jadi, 15. Dari segi formula, dia punya hipotenus yang ini. Hipotenus dia adalah yang 15 ni. SP adalah dia punya hipotenus. Jadi 15 kuasa 2. Kita tahu bahawa 15 kuasa 2 sama dengan yang tadi kita dah kira 10 kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2. Itu dia punya formulanya. Jadi di sini kita hanya menggunakan persamaan linear tersebut. Kaedah, kita menggunakan kaedah persamaan linear lah. Dia ada satu pemboleh ubah di situ, ya. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kita masukkan saja nilai dia 15 X kuasa 2 sama dengan, kita tekan alpha sama dengan 10 kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2. Macam tu. Kita dah masukkan sama macam persamaan yang diberikan. Jadi untuk jawapan, tekan shift dan solve. Dan tekan, yang itu bukan dia punya jawapan lagi, ya. Ini bukan dia punya jawapan lagi. Kita kena tekan sama dengan, baru kita akan dapat jawapan kita, di mana nilai X sama dengan 11.18 cm. Di mana X itu adalah PQ. Jadi PQ sama dengan 11.18 cm. Okey, sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya menggunakan kalkulator Classwiz 570EX. Semua masalah menjadi mudah. Kita jumpa di video akan datang. Bye-bye. Hai, bersama saya lagi Cikgu Romi. Kali ini Casio menawarkan sesuatu yang menarik untuk anda. Diskaun sebanyak RM5 dengan pembelian kalkulator Casio Classwiz 570EX. Bagaimana cara untuk mendapatkan diskaun ini? Pertama sekali, ada 3 langkah mudah. Scan
scan kod yang terdapat dalam video ini. Okey, kalau tak dapat scan pun tak ada masalah. Di bawah description ada link ke Shopee untuk pembelian. Kemudian masukkan kod pada shop voucher, kemudian buat pembayaran. Okey, selain daripada itu, anda juga akan mendapat percuma L-shape folder macam ini. Ini namanya L-shape folder, di mana anda semua boleh masukkan kertas-kertas soalan, okey, handout yang diberikan oleh guru anda tanpa renyuk, dengan menggunakan L-shape folder yang diberikan secara percuma. Jangan tunggu lagi, cepat dapatkan Casio Classwiz 570EX. Bye bye.